panas, sesedap rasa. Tinggal kau nak kunyah. Ku cinta, kau cinta, nak tunggu apa? Apa nak jadi-jadi, live and let it be. Ku suka pakaian seragam hitam, kau pun suka busana yang serba hitam. Itulah satu petanda jiwa kita sama dan serupa. Nak tanya siapa lagi kalau bukan hatimu sendiri. Zaman ini serba pantas, lambat sikit kita akan dipindas. Takkan nak sampai mimpi baru nak kau pasti. Dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat. Dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat. Dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat. Dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat. Ya, seragam hitam, tapi pagi ini kami berseragam hijau dan Pink. merah jambu. Merah jambu kategori apa ni? Ini kategori terang. Oh, dia ada warna-warna kan? Dia ada macam kalau macam- pink dia ada level-level dia. Kan ada yang cair, terang. Kalau lelaki dia tak, dia dah pandang cair terang tu bang, dia terus pink saja kita nampaknya. Ya, okey. Apa-apa dan terima kasih untuk anda. Assalamualaikum. Kami masih lagi bersama anda di MHI di Syawal yang keempat. Dan pastinya ramai yang dah pun mula nak pulang ke kota sebab ada juga yang mungkin sambung panjang, tapi bergantunglah kepada situasi masing-masing. Yang penting kita selamat di mana jua berada. Ya. Yang penting kalau kita rasa tak sihat, kena ada pemantauan. Ya betul kan, sebab kita beraya di rumah orang. Bila kita pergi ke rumah orang, ada ramai anak-anak, ada orang ramai berkumpul. Ada warga emas. Warga emas pun ada. Jadi berhati-hatilah kita, berjaga-jagalah. Dan hari ini bersama dengan kami di MHI Raya lagi, masih beraya ni. Kita nak ingatkan kepada anda yang balik daripada kampung, nak balik ke bandar ni, supaya berhati-hati di jalan raya. Sebab apa? Sebab semalam kalau kita dapat lihat, jalan sangat sesak. Disebabkan ramai yang mengambil keputusan untuk balik sebab hari ini dah kena kerja dah ni. Ya. Hari ni dah kena kerja. Ada juga yang mungkin adalah nak buat penjodohan semula ke, ataupun ada yang bos baik boleh kerja dari rumah ke. Tapi bagi pekerjaan tertentu yang memerlukan anda berada secara fizikal, tak dapat dielakkan. Ni gambarannya. Di semalam. Mungkin ada yang dari Melaka ke Bangi sampai 6 jam. Mungkin ramai juga yang berhenti di perhentian. Jadi macam-macam. Orang lainlah perjalanannya. Yo. Memang mencabar untuk mereka yang ada anak kecil, yang nak berhenti makan. Ada tempat yang memang tutup lagi. Jadi makanan tak ada. Tak dapat. Yang tak dapat nak bekal makan. tu memang mencabar. Tapi ada kes malam kebocoran gas. Ada. Ada kes kebocoran gas. Bayangkan masa sesak tu kebocoran gas sampai kan ada yang pengsan apa semua sebab jalan sangat-sangat padat tu, rapat-rapat semua. Wow. Ada aircon bocor, ada kes semalam. Jadi diharapkan sebelum bergerak balik itu pastikan setiap komponen-komponen kereta yang mana kita boleh cek tu, cek dulu, pastikan kereta tu selamat untuk bergerak, barulah teruskan perjalanan. Inilah kalau kita tengok kesnya.
Tapi alhamdulillah semua penumpang dan juga pemandu selamat. Ya, sebab kita masih lagi panjang ni. Sebab biasa sebab tentang orang Malaysia ni dia beraya sebulan. Ya. Saya jangkakan minggu ni, satu hari ni ramai yang buat rumah terbuka. Akan bersambung lagi. Biasanya pengalaman tahun lepas, dah habis Syawal pun masih ada rumah terbuka. Rumah terbuka ada. Dia durinya lagi. Sambung. Memerlukan kepada kesabaran mental fizikal sebab kita ni yang kadang-kadang jarak tu dekat tapi perjuangan mental tu lah yang panjang tu. Sebab nanti nak bertahan dengan orang yang hon sana sini. Kadang-kadang jaraknya mungkin 10 km tapi sejam baru sampai. Cabaran ni. Sesak tu biasa kalau musim perayaan dekat Malaysia ni. Tapi sekarang ni jalan nak ke sana tak sesak. Jalan kita nak ke sebelah. Jom kita ke sebelah. Kita bersama dengan kumpulan yang baru membuat persembahan tadi. Crystal. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Allahu Akbar. Meriah. Satu warna pun tak ada yang sama. Semua warna lain-lain. Okey, itulah dia. Macam mana Raya Crystal tahun ni? Sesuai dengan kematangan kan? Ya. Okey. Iwal lah. Alhamdulillah sebab semua pun dapat balik ke kampung masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi raya tahun ni memang amat meriah sekali lah. Okey, Cik Iwal raya di mana? Saya Teluk Ensen. Balik Teluk Ensen. Nak ke Condor. Macam acap. Tak Acap. apa, lemang banyak tak apa. Lemang tak ada. Lemang tak ada. Balik mana? Saya Penang. Penang. Pulau Pinang. Bawa balik daripada Pulau Pinang? Ya. Dia datang sini? Ya. Baru sampai ni? 12 jam. 12 jam? Masya-Allah. Berapa kali berhenti? Tak berhenti. Tak berhenti? Tak boleh nak berhenti. Tak berhenti 12 jam? Tak berhenti 12 jam. Rodi mana ni? Saya Taiping. Dah balik kampung sendiri ya? Belayar. Kampung isteri bila nak balik? 29. Oh, ada jadual dah. Ada siap jadual dah. Ada. Balik baru balik tangkap tadi? Ya, betul. Saya raya tahun ni tapi raya rumah mertua dulu. Tu jauh lah. Puchong. Lepas tu baru saya paling jauh. Tu ujung mencabar jalan. Lepas tu baru saya pulang ke Tangkap lah. So hari ni baru sampai daripada tangkap? Ya, berapa jam tadi perjalanan? Pun mencabar sejam suku. Mencabar betul. Mencabar betul. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lihatlah semua dah ada yang dah berkahwin kan. Iwal bila nak balik ke rumah? Akan datang kan? Akan datang ni. InsyaAllah dalam masa terdekat. Tahun ni kak, tahun ni. Tahun ni last raya bujang kan ni, Iwal? Mudah-mudahan. Amin. Amin. Okey, so Crystal. Jom kita bercerita pasal Crystal punya lagu kan. Lagu raya. Ada mengeluarkan lagu raya ke tahun ni? Lagu raya kita tak fokus lagi, mungkin tahun depan lah. Tahun depan lah. Sebab tahun ni kita fokus pada showcase ataupun konsert lah. Oh, ada perancangan Lagi berapa hari lagi? Okey. Berapa hari akan mengadakan konsert showcase Itu showcase Rock Raya Showcase bersama Crystal, Pangkah, Naratu. So ada dua band pada 28 April ini di ZEP KL jam 8.30 malam. Oh, Raya Showcase bersempena Raya ke-5. Raya ke-5 Rock Raya Showcase. Lagu raya ke apa ni? Kita tak tahu, ada surprise. Kalau nak tahu orang peminat kena datang. Macam mana penerimaan peminat Crystal dengan vokalis Iwal? Banyak yang tak suka, banyak yang suka. Rodi lah mungkin dapat beri pandangan lah. Bukan senang ya, sebab Crystal nama yang dah lama kan. Dia ni pernah menang artis kanak-kanak popular ADP ni. Zaman tu dah semakin dewasa. Jadi macam mana melihat penerimaan vokal vokalis baru? Awal-awal tu biasalah. Netizen ni nampak yang tak betul je kan. Kan? So sekarang ni dah alhamdulillah dah okey dah, orang dah boleh masuklah suara Iwal dengan Crystal ni, orang dah boleh terima. Bukan senang kita nak puaskan hati orang kan? Kalau kita nak puaskan hati seorang tu, akan ada seorang lagi tak puas hati. Betul. Bila kita nak puas hati dia, ada seorang lagi tak puas hati. Betul. Jadi Biasa kena kan? biasa. Manusia kan. Kita dah buat macam-macam benda. Jadi kita buat apa yang kita suka. Jadi apa yang Iwal suka? Jadi apa yang Iwal suka? Okey, jadi berapa lagu akan dipersembahkan? Kita akan bawa 14 ke hingga 15 lagu lah untuk segmen kita lah. Okey. Cabaran untuk Iwal juga sebab dia nak kena hafal lirik. Betul. Biasa. Biasa 15 lagu. Hafal. Apa? Lagu Crystal yang mana yang paling membekas dalam jiwa? Saya rasa yang paling menyentuh jiwa saya Ku Membisu. Kenapa?
Sebab lagu tu banyak tukar-tukar key. Oh, Dia agak dia complicated. bukan pasal lirik ke pasal apa. Orang Abang Petri kata pembekas tu lagu yang meninggalkan kesan. Yalah. Lirik dia apa semua tapi disebabkan vokal. Dia special melodi dia melodi dia agak orang kata dia memang dah tercipta macam tu lah. Memang dah sentuhan yang listrik lah macam tu. Jadi apa kata okey. kita cuba? Sebab Iwal dah biasa pada kecil lagi dia memang entertainer kan. Jadi bila dapat peluang untuk beraksi dengan Crystal macam mana? Sebab dalam skala yang berbeza lah. Saya mula-mula tu agak kekok sikit sebab saya pada awalnya bermula karier nyanyian saya memang dengan muzik rock. Tapi setelah ditinggal lama, jadi budak R&B kejap, lepas tu tiba-tiba dapat jemputan untuk menggantikan penyanyi lama untuk band ni. Saya rasa nak tune balik tu ambil masa sikit lah. Tapi sekarang ni dah okey dah. Ada R&B tu sikit lagi lah. Sikit lah kena marah. Kena marah. So, sebab apa ni, Iwal dia ada cara nyanyian dia yang berbeza daripada vokalis lama. Sangat. Dan lain. Betul. Lain. Jadi adakah Crystal bila nak buat lagu baru ni dia kena ikut Iwal punya cara ataupun Iwal kena ikut apa yang Iwal dia Crystal kena sesuaikan lah. Tapi muzik Crystal ni tak kisah penyanyi siapa pun boleh. boleh nyanyi. Boleh nyanyi kecuali kalau yang jiwang karat tu mungkin tak. Iwal kental. Kental. Iwal kental. Kental ni putus cinta termenung lama. Jadi mungkin ada planning lagu baru selepas konsert? Lagu baru sebenarnya kita ada dah rekodkan dah rakamkan dah lagu baru, cuma tunggu masa yang sesuai lagi untuk keluarkan. Kenapa masa tak sesuai sekarang? Masa belum sesuai lagi. Masa belum mengizinkan. Sebab sekarang baru lepas raya, so belum sesuai lagi. Belum. So lagu selepas ini bagaimana konsep dia? Apa Masih lagu cinta ke macam mana? Dia bukan lagu cinta, dia lagu Pengajaran. pasal pengajaran lah. Pelajaran. Bukan pelajaran. Pelajaran. Pelajaran saya. PNP? PNP. Okey, jadi dalam memastikan Iwal dapat blend betul-betul dengan Crystal, siapa mastermind yang betul-betul jaga segi vokal semua tu? Sebelum ni dengan management kami sekarang MVM Music ada kita ada yang selalu jaga ni Apak lah, Eric Khalifah. Okey. Dia yang banyak menentukan hala tuju dari segi susunan muzik dan vokal sebagainya lah. Okey, tapi itu cakap pasal vokalis baru, tapi cerita pasal muzik zaman sekarang ni pula. Kan, muzik dah berubah ni daripada zaman awak dulu. Kan? Jadi adakah sekarang ni Crystal universal untuk mencuba pelbagai jenis genre? Susah Susah. sebab awal-awal kita ada cuba lain sikit lah. Tapi kebanyakannya tak susah nak terima. Dia nak yang maksudnya original orang Crystal. Orang tak boleh terima Crystal kalau Lain. Yalah, orang dah tahu perubahan Crystal punya muzik perubahan. Maknanya Crystal dibolehkan untuk jadi Crystal lama je kan? Betul, bila kita ubah dia orang jadi macam suram lah. Tapi bila kita try buat balik lagu yang style Crystal tu memang orang suka. Orang suka. Ya, Apa bagi Iwal lah lagu Crystal yang betul-betul itu Crystal? Pada saya yang betul-betul Crystal Memburu Impian, Di Laila, Serangan Hitam lah. Itu menunjukkan, melambangkan betul-betul muzik Crystal lah. Dengar je kita dah tahu dah. Yes. Oh, ni Crystal punya muzik. Kan? Tapi kalau zaman sekarang ni juga ada orang yang cover lagu orang lain. Orang cover lagu artis-artis lama jadikan baru. Bila Crystal tengok benda tu, adakah itu satu yang sihat, yang bagus untuk industri, ataupun sebenarnya perkara itu membunuh peluang lagu-lagu baru? Sebenarnya kita orang dulu memang dicop artis saduran sebab kita under syarikat. Bila syarikat ni dia tengok benda yang boleh dibuat duit, so dia akan buat benda tu selalu. So kita ada beberapa album memang kita cover lagu-lagu Antaranya Memburu Impian lah. Memburu Impian. Sambutan memang CD masa tu terjual sampai 70,000 memang. Dahsyat. Orang suka. Ya. Kita takkan nak tak buat kan? Maknanya tak ada salah lah. Tak salah. Tak ada salah benda tu. Kan? Orang suka dan dapat banyak keuntungan daripada situ. Sekarang orang nak untung lah. Sekarang Mestilah kita nak cari rezeki mesti nak. betul. Baju Melayu boleh pakai baju mahal. Nanti masa showcase nanti ada tambahan pemuzik ke macam mana? Kita ada tambah Kita ada seorang keyboardist, Sesionis lah. sessionis. So, cuba cerita sikit apa yang bakal berlaku kat konsert tu yang orang boleh tunggu dan nantikan. Saya rasa ini satu showcase yang berlainan sebab kita buat raya yang raya kelima. Itulah dia. Memang betul-betul masa yang Jangan singkat. kata besok ke? Besok lah. Jumaat. Jumaat sini. Besok raya kelima. Ke-6. Ke-6. Ke-6.
Ketujuh. Ketujuh. Makan lemang banyak. Makan Makan lemang banyak biasalah. Okey. Minggu KL dah sebab balik KL dah kan. So 28 hari bulan minta maaf ya. Okey, so ini sebab kita buat showcase di waktu raya. Saya rasa mungkin geng-geng yang raya di KL yang tak dapat balik kampung ataupun yang memang kampung dekat KL boleh beraya bersama dengan kami saya rasa. Jarang dibuat orang konsert. Jarang dibuat waktu orang raya. Okey, jadi akhirnya ucapan sempat lagi nak beli tiket? Boleh. Sempat. Kepada peminat-peminat di luar sana boleh dapatkan tiket di ticket2u.com.my ataupun nak mendapatkan tiket secara fizikal. Malam ini kami akan berada di Gombak iaitu di kantin jam 8 malam. Korang boleh dapatkan tiket secara fizikal berserta session meet and greet dan juga merchandise-merchandise yang adalah nanti. So jumpa malam ini di kantin Gombak 8 malam untuk mendapatkan tiket secara fizikal ataupun boleh dapatkan secara online di ticket2u.com.my dan setiap pembeli yang 5 orang pertama akan mendapatkan 1 tiket percuma. Itu dia. Okey, ucapan raya Wal. Terus Wal. Kami Kristen ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton MHI dan juga kerabat-kerabat Crystal di luar sana. Jangan lupa datang ke ZEP pada 28 April ini jam 8.30 malam. Nama fan club Crystal apa? Kerabat Crystal. Kerabat Crystal. Kerabat Crystal. Sedap Avian. Macam Fetri Yahya punya kelab peminat. Nanti kita umumkan. Okey, jadi Crystal akan menyanyikan lagu raya ya bersama dengan raya keempat hari ni Wal. Jadi kita boleh silakan. 1 2 3 4. Okey, lagu apa akan dinyanyikan? Sebuah lagu yang sangat legendary daripada Allahyarham Ahmad Jais, Datuk Ahmad Jais. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dipersilakan. Crystal. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Okey, masa kita dalam MHI ini tadi kita bergembira dengan Crystal dan sekarang kabar yang manis bersulam lebaran lah. Ya. Akhirnya tercapai impian untuk pulang ke kampung dalam keadaan yang tak dijangka kan. okey. Sebelum ni dia fikir yang dia tak dapat nak balik ke kampung. Dah standby lah nak bergaya di kampus. Okey. Tapi akhirnya ada seorang hamba Allah ni telah pun memberi peluang untuk dejaka ini balik ke kampung dan akhirnya dapat beliau beraya di kampung bersama dengan keluarga tercinta di Kinarut, Sabah. Okey, mungkin pada siapa yang kita dapat gambaran, ini sikit
imbasan bagaimana bermulanya detik Debaran sebelum pulang ke kampung ni. Saksikan. Lain syahdu kita ada pagi ni sebab mereka ni pelajar pada Sabah Sarawak kadang balik setahun sekali je. Masa raya tu je lah. Masa raya je lah. Tapi raya pun sejak Februari katanya tiket dah pun mahal. Jadi memang ada hamba Allah yang tiba-tiba membantu untuk laksanakan impian. Sebab bila kita berada dengan keluarga pada 1 Syawal ni, dia punya rasa tu lain macam. Ini yang dialami oleh Zulfikar yang kini berada di Kinarut, Sabah dengan keluarga tercinta. Ya, bersama dengan ayahnya Encik Yunus Alimuddin dan juga ibunya Siti Rajia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya bang. Ya. Alhamdulillah seronok dapat tengok awak dengan ibu bapa. Okey, macam mana Zulfikar bila sampai di kampung tu teruja betul-betul rasa macam bersyukur kerana ada pihak yang membantu walaupun dalam keadaan yang kita tengok dari segi kemampuan kewangan masa tu memang sukar. Tapi akhirnya bila jejak kaki tu macam mana dapat digambarkan perasaan berjumpa dengan ayah dan bonda? Silakan. Pertama sekali memang perasaan tu memang kita sangat happy, sangat bersyukur sebab memang tak pernah sangka pun dapat juga peluang untuk beraya bersama keluarga tahun ni. Sebab memang kita orang memang dah plan, dah ready dah untuk dah redha untuk tak balik beraya tahun ni. Tapi siapa sangka rezeki Allah kirimkan hamba-Nya yang baik untuk bantu kita orang balik beraya tahun ni. Okey, mungkin detik-detik syukur sangat-sangat dapat juga rasa juadah daripada ibu ayah tahun ni. Ya, jadi detik-detik hamba Allah tersebut DM. Apabila dia DM Zulfikar untuk memberikan tiket, apa respon dan apa yang berlaku waktu tu? Sebab kita bimbang juga ada orang hanya ialah zaman media sosial kan mungkin ada scammer ke orang main ke. Macam mana boleh diyakinkan percaya dan dapat semua tu? Pertama sekali dia terus direct personal message saya. So saya just reply kepada message tu. Saya kata betul ke ni bang, nak belanja kami 2 orang dan tiket kalau nak beli masa last ni agak mahal. Tapi jawapan yang dia tunggu daripada kita orang just nak balik ke mana dan bila tarikh start cuti dan bila start habis cuti. So kita orang memang masa tu menolak dengan habis-habis, macam rasa segan lah sebab memang tiket memang kita orang tahu time tu memang sangat mahal. Tapi berkat keikhlasan yang ditunjukkan dan jawapan daripada hamba Allah tu just nak tahu bila kita orang punya cuti start dan bila balik dan nak balik ke mana. Dan sebabkan keikhlasan yang ditunjukkan kita orang beri maklumat lah tentang cuti itu. Itu dia. Baik, tanya pula dengan ayah bonda Cik Yunus dan juga Puan Siti Rajiah ya. Okey, memang sebagai seorang ibu bapa pasti yang kita mengharapkan anak-anak pulang beraya. Misal kata kalau tak dapat balik hari itu memang redha ke macam mana? Seandainya lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bila saya tahu dia bagi tahu kalau dia tak dapat balik raya, memang rasa sedih lah. Berdoa semoga dia di sana dipermudahkan, dilindungi sentiasa. Tapi bila dia raya puasa ke-29 tu dia call saya, dia bilang kami dapat raya, kami dapat balik sebab ada hamba Allah yang belikan tiket tu yang rasa terharu sangat tu.
rasa gembira sangat sebab dapat beraya dengan dialah tahun ini juga. Ya, Cik Yunus memang betul-betul mengharap anak balik Ya, pada raya ya, memang Cik Yunus. kami sangat mengharap juga lah dia Harap. balik, tapi dia cakap memang tak dapat lah sebab Yes. tempat tiket tu memang agak mahal sikit lah. Macam ayah, boleh buat Cik Yunus lah. mungkin dapat kongsikan sesuatu perasaan dapat anak pulang ke desa macam mana? Nak zahirkan sesuatu kepada mereka yang membantu anak sehingga sampai kampung. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak boleh dipertemukan dalam Raya Idul Fitri inilah. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Kan, kalau kita dapat lihat daripada riak wajah Encik Yunus sendiri, betul-betul ya kita tahu bagaimana bersyukurnya seorang terima ayah kasih. bila dapat tengok anak depan mata Ya, di hari baik, raya. Zulfikar, apa mungkin keistimewaan sahaja daripada ibu, air tangan ibu yang betul-betul awak rindukan sepanjang berada di perantauan ni? Jujur makanan favourite saya yang saya sentiasa nantikan setiap Idul Fitri menjelang adalah masakan etnik Bugis itu sendiri, iaitu buras. Dan ibu tambah lagi dengan makanan lauk favourite saya, which is ketam. Dan sebaik ibu tahu yang saya akan balik, memang ibu dah beli siap-siap dan bagi kita orang masakkan juadah kegemaran itulah. Berapa lama Zulfikar cuti ni di Sabah ni? Berapa lama cuti? InsyaAllah sampai 30 April ni. 30 April akan fly ke sana semula. Jadi ibu ayah dah pernah sampai ke Semenanjung ke? Melawat? Tak pernah lagi. Ya? Tak pernah lagi. Jadi ini kali pertama Zulfikar beraya di perantauan. Sebelum ini hampir beraya di perantauan. Sebelum ni memang memilih tarikh Aidilfitri untuk balik setiap tahun lah. Cumanya di tahun keempat ni kita orang punya jadual agak susah nak beli tiket daripada awal sebab especially pelajar perubatan tahun 4 jadual dia agak sukar lah sebab dia tak sama dengan sistem student semester yang lain. Kita orang menggunakan sistem yang agak berbeza di mana kita orang ada banyak rotation di tahun keempat dan setiap department kita orang akan tahu exact tarikh dan jadual department tu bila kita orang dah masuk ke dalam department tersebut. Jadi seawal yang boleh saya cek tiket harga tu adalah dalam bulan Februari hari tu dan time tu dah tiket dah melonjak naik harga melebihi 800. Masya-Allah. Macam Cik Yunus ya? Cik Yunus pandai masak juga ke? Pandai masak, Pak. Pandai? Pandai? Apa? Masakan khas daripada bapa apa? Masakan khas pada kami masakan ikan masak asam Jawa. Ikan masak asam Jawa. Ikan masak asam Jawa dengan gulai kambing. Sedap tu kalau gabung dua-dua tu. So Zulfikar, balik ni dapat makan dua-dua punya makanan lah. Mak masak dengan ayah masak je. Dah dua-dua bang makan. Alhamdulillah berat dah naik. Yalah. Bila sudah ni sibuk kan, kita pun fahamlah jadual pelajar macam mana. Baik, jadi macam ada perancangan untuk ziarah ahli keluarga ke lepas ni di kampung-kampung lain yang berdekatan ke macam mana Zulfikar? Alhamdulillah lepas ni ada sahabat saudara mara mengajak beraya di rumah lah. InsyaAllah kita orang dijangka bergerak dalam tengah hari ni. Okey, jadi Zulfikar, di Malaysia hari ini raya ni, kami memberi peluang kepada awak untuk katakan sesuatu kepada hamba Allah yang telah pun membantu awak membelikan tiket untuk awak balik ke kampung di raya ni. Apa yang awak nak cakap dekat hamba Allah tersebut? Sebenarnya kalau ucapan terima kasih saja memang tak akan cukup. Tapi kepada hamba Allah tu, saya berharap sangat Allah akan sentiasa murahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diterima segala amal ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan dan semoga mendapat berada dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Semoga ucapan daripada suatu hari nanti saya pun dapat. Baik, insya-Allah. Ucapan daripada ibu bapa Puan Siti dan Cik Yunus, ada sesuatu nak diucapkan mungkin kepada ahli keluarga yang berada jauh, mungkin ada ucapan istimewa. Silakan Puan Raja.
Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir batin kepada hamba Allah yang telah menolong anak saya tu. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, segala urusan dipermudahkan dan dilancarkan lah. InsyaAllah, amin. Cik Yunus ada apa-apa nak diperkatakan, Cik Yunus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua rakyat Malaysia. Kami doakan juga kepada hamba Allah yang membantu anak kami. Amin. 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 Alamin. Jadi itulah dia bagaimana bersyukurnya keluarga ini apabila anak dapat balik dari raya ni. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya juga kepada Zulfikar, Encik Yunus dan juga Puan Siti Rajah. Nanti balik ke kampus balik. Jangan lupa, jangan duduk kampung tu. Lupa tiket balik berapa bulan? Tiket hari bulan 28 hari bulan. 28 hari bulan. Selamat sampai dipermudahkan. Dan semoga anda menjadi anak yang berjasa untuk ibu bapa, agama, bangsa dan negara suatu hari nanti, insya-Allah ya. Amin. InsyaAllah. Okay, itu dia Zulfikar, Cik Yunus dan Puan Siti Rajah, ibu bapa kepada Zulfikar yang hadirlah dalam hidup ni kan. Memang tak ada satu yang kebetulan, sebenarnya pun Allah susun cantik untuk kita. Yang penting kita bersyukur dan kembali memberikan rasa syukur itu dengan melakukan sebanyak mungkin kebaikan untuk semua orang. Sebab itulah rezeki yang kita dapat tu bukan dari segi duit sahaja. Kadang-kadang hadirnya orang yang baik dalam hidup kita, hadirnya orang yang dapat membantu kita dari apa-apa segi. Jadi bersyukurlah dengan apa pun rezeki yang kita dapat dan terus berdoa untuk rezeki kita mencukupi. Ya, okey. Baik, lepas ni kita juga nak bersyukur dengan rezeki, tapi ada yang terlebih makan sampai keracunan. Raya memang selalu akan ada kes keracunan makanan, food poisoning. Jadi disebabkan apa? Mungkin excited jumpa makanan-makanan raya. Terlalu banyak campur ke, terlalu banyak sangat kan, sumbat sampai kembung ke. Apa yang terjadi? Kita akan bincangkan secara ilmiah bersama doktor lepas ini. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Alamak, sakit perut. Syawal merupakan hari yang dinanti seluruh rakyat Malaysia. Pelbagai juadah Aidilfitri yang ditunggu kini menjadi santapan sepanjang bulan mulia ini. Namun, dalam suka, sekiranya tidak berjaga, kita akan terdedah kepada bahaya yang lazim berlaku ketika Syawal menjelma. Antaranya, keracunan makanan. Tidak disangka lagi, musim perayaan yang diraikan dengan penuh kemeriahan ini mempunyai risiko tersendiri. Pada Aidilfitri tahun 2019, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menerima 53 laporan keracunan makanan yang membabitkan 1,995 kes. Perkara ini berlaku atas pelbagai faktor, antaranya makanan telah dibiarkan pada suhu bilik dalam tempoh melebihi 4 jam. Selain itu, tidak mengutamakan kebersihan dalam kaedah penyediaan makanan serta penyimpanan makanan yang telah dimasak bersama makanan dan bahan mentah juga mampu membawa kemudaratan kepada sistem penghadaman kita. Apakah langkah dan pendekatan yang mampu dilakukan bagi mengelak bahaya ini? Jika perkara ini diambil mudah, keracunan makanan mampu membawa maut. Setiap penyediaan bagi musim perayaan yang sepatutnya mengeratkan ukhuwah sesama insan ini harus dititik beratkan agar hari raya menjadi lebih bermakna. Ya, memang nampak sedap semua makanan di hari raya. Dugaan dihidang macam-macam, yang pedas, yang manis, yang masam, yang masin. Semua ada depan mata kita. Okey, tapi jangan sampai kita terlantar ya. Bersama dengan insya-Allah pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang, Dr. Rushdan Abdul Aziz untuk berkongsi di sebalik keracunan makanan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya, selamat Hari Raya. Ya, Doktor. Di Hari Raya ni, orang excited tengok makanan. Teruja dengan makanan-makanan dan boleh makan tengah hari, makan pagi kan. Sebab sebulan kita berpuasa. Tapi perut mungkin terkejut. Disebabkan selama ni kita kawal pemakanan. Tapi bila raya kita tak kawal pemakanan tu, Doktor. Adakah ada istilah perut terkejut?
kalau ikut saintifiknya tak ada lah kan. Tapi memang boleh dia terkejut lah kalau ikut logiknya kan. Dah sebulan dia dah berpuasa, siang tak makan, lepas tu pagi raya tu mula makan biasanya makan tak berhenti lah, banyak pula tu kan. Jadi apa memang boleh terkejut lah perut tu kan. Jadi disebabkan terkejut tu membuatkan perut boleh jadi keracunan? Nak kata terkejut tu tak lah. Tapi keracunan makanan ni sebabkan makanan tu tercemar tau. Tercemar? Tercemar kan. Mungkin makanan yang dihidangkan awal dimasak ketika pukul 4 pagi tapi masih lagi dibiar je sampai ke malam, ataupun ada faktor lain doktor yang menyumbang kepada keracunan ini, mungkin kerana kelebihan asid yang tinggi ke, atau macam mana doktor yang membawa kepada tahap keracunan ni? Okey, biasanya keracunan makanan ni sebabkan makanan itu tercemar. Tercemar ni maksudnya ada kuman pada makanan tu lah, sama ada bakteria atau virus. Jadi punca-punca yang menyebabkan makanan tercemar, yang pertamanya makanan terbuka, terbiar lama kan. Kita hidang lama kan, kita hidang pagi, kerana makanan itu terbiar sampai ke petang kan. Jadi kalau tak ditutup dengan baik kan, serangga boleh datang, lalat datang kan, boleh membawa kuman kepada makanan itulah kan. Lagi satu makanan ni, bila bulan raya ni, biasanya kita setengah makanan tu kita masak awal kan, sehari sebelum tu dah masak. Contohnya kata tahun ni kan, hari raya Sabtu, tapi ada orang kata hari Khamis kan, hari Jumaat. Jadi Khamis tu orang dah mula masak dah. So dah satu hari lebih kan makanan tu kan. So ada kemungkinan lah setengah-setengah makanan tu tak disimpan dengan baik. Dan bila tak disimpan dengan baik, kuman boleh ada di makanan tu, dan bila kita makan dapat kerancangan makanan lah. Itu antara punca lah. Okey. Jadi untuk kita kesan makanan tu dah tak elok adalah apabila dah basi, doktor. Ya, betul. Bila kita ada bau apa semua. Tapi selain itu apa cara untuk kita kesan yang makanan tu dah tak boleh dimakan? Apa antara punca-punca dan faktor-faktor yang makanan tu tak boleh dimakan lagi? Yang senangnya ialah biasanya kita tengok rupa dan bau kan. Rupa makanan tu dan bau kan. Kalau ada bau lain kan, contohnya bau dah ada bau masam ke apa kan, tak normal bau tu, cuba. So mungkin dah tak elok lah makanan tu. Ataupun rupa makanan tu sendiri kan. Kadang-kadang contohnya katalah makanan kari lah katakan, kari kita nampak kuah ada berbuih. Itu mesti dah tak boleh makan kan. Itulah. Dan rasa juga kan. Bila kita rasa tu, ada rasa masam ke, tak normal rasa tu. Dan kalau boleh elakkanlah makanan tu kan. Itu antara cara yang kita, secara fizikal yang kita boleh nampak makanan tu lah. Nak tahu makanan tu ada kuman tak kuman, itu lain. Itu susah lah kan. Itu kita kena buat kajian lah kan. Kena pakai kanta pembesar pula nak tengok ke. Tak nampak kan. Betul, sebab kadang-kadang kenduri pun ada dibuat masa raya ni, ada kes sampai maut ya. Saya ingat dulu baca ada kes makan ayam je ramai yang hidrasi sampai masuk hospital, kemudian akhirnya ada juga yang terkorban atau bermaut. Jadi macam mana doktor, keracunan ini membawa implikasi yang besar kalau tak dirawat pada peringkat awal. Mungkin orang kata tak apalah ini je, tapi rupanya ada implikasi besar yang akan berlaku jika dibiarkan berterusan, doktor. Okey, dia kalau keracunan makanan ni, yang paling penting sebenarnya kita kena elak, kita panggil dehidrasi lah, ataupun badan kita kering kan. Sebab bila kita ada keracunan makanan, kita sama ada muntah ataupun cirit. Itu yang paling biasa simptom yang ada kan. Jadi maksudnya bila kita muntah dan kita cirit tu, air akan keluar daripada badan kita. Itu yang paling penting untuk rawatan keracunan makanan, kita kena ganti apa yang keluar. Okay? Jadi kalau kita boleh minum, kita kena minum, gantilah. Kena minum banyak. Tak boleh makan pun tak apa, jadi kena minum banyak. Tetapi kalau tak boleh minum, every time kita minum, kita muntah. So bila jadi macam tu berterusan, dengan muntah, dengan ciritnya, dan kita tak ada air yang masuk dalam badan kita jadi kering. Bila dia kering, itu jadi bahayalah, kita dapat dehidrasi. Satu lagi bergantung jenis keracunan tu. Sebab keracunan ni ada dua punca utama lah, organisme yang utama. Sama ada virus ataupun bakteria. Okay. Kalau virus ni biasanya virus ni akan mati sendiri sebab kita biasa dengar kan COVID, influenza, dia akan mati sendiri. Tak perlu ubat pun tak apa tu kalau virus So ini biasanya dia akan hilang lepas 3 atau 5 hari. Dia akan hilang sendiri. Tapi sementara nak tunggu habis virus mati, kita kena pastikan badan kita cukup air. Tu kena minum air banyak. Yang ini kalau masa ni, dalam tempoh ni kita tak boleh nak minum. Ini yang perlu pergi mendapat rawatan di klinik lah. Kita kena masuk air lah, ganti apa yang keluar. Okay. Satu lagi kumpulan ialah yang bakteria. Bakteria ni kita perlu bagi antibiotik untuk bakteria ni. Sebab kalau kita bagi antibiotik, bakteria tu tak akan mati dan simptom dia akan berterusan. Ini yang biasanya yang boleh bawa bahaya ni, boleh bawa maut sebab dia berterusan. Kalau tak rawat, dia akan berterusan simptom tu. Akan muntah berterusan, cirit berterusan. Dan mungkin dia akan dapat demam juga tau. So tanda-tanda kita panggil warning sign, tanda-tanda bahaya yang untuk keracunan ni lah, satu, ada demam. Kedua, cirit atau muntah yang berterusan.
Yang ketiga, najis itu, kalau kata najis tu ada lendir ataupun berdarah, ini tanda-tanda bahaya lah. So kalau ada benda-benda dan tanda-tanda ni, pastikan mendapat rawatan ke klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat lah untuk dapat rawatan selanjutnya. Ya, okey. Tapi ada juga kes, kalau contoh ada 2 orang individu makan makanan yang sama, tapi seorang kena keracunan makanan tu, seorang lagi tak kena. Adakah disebabkan antibody dia ataupun perut dia kuat tu? Okey, ada 2 kemungkinan lah. Satu yang saya cakap tadi lah memang setengah orang dia punya antibody kuat daripada orang lain. So dia punya immune system tu kuat. Jadi dia boleh bunuh kuman tu sama daripada atau bakteria. Tapi ada juga kemungkinan bukan makanan tu sendiri takut bekas makanan tu ataupun sudu garpu kita pakai tu tak bersih. Itu pun boleh menyebabkan keracunan makanan sebab biasanya kalau keracunan makanan ni kuman tu masuk melalui mulut dari apa yang kita makan kan. So jadi kalau makanan tersentuh kat bekas ataupun sudu garpu kan yang kita guna tu bawa masuk dalam mulut, makanan tu masuk dan kuman boleh masuk jugalah. So dia tak saja makanan je, mungkin bekas yang kita pakai tu mungkin tak bersih juga. Banyak faktor sebenarnya bukan setakat makanan tu saja, bekas makanan pun kita kena pastikan bersih. Itulah dia. Jadi macam mana doktor nasihat kepada orang ramai yang kadang kita pergi rumah orang kan kita pun tak dapat jangka kan sebab orang yang masak, orang yang sediakan makanan. Jadi macam mana untuk memastikan kita ni dalam keadaan yang bersedia, kalau bisa kata kalau kena kita dah tahu apa yang perlu dibuat, sentiasa cakna, mungkin ada ubat standby ke apa yang praktikal doktor untuk dilakukan. Okay. Yang macam saya kata yang pertamanya bila kita pergi melawat rumah orang kan kita mesti nak makan sikit, nak hormat tuan rumah kan. Nanti kita makan kesiap hati rumah kan, so kena makan Betul. Tapi kalau kita rasa makanan tu tak normal, macam saya kata bau, rupa dan warna dia lain tak normal, dan kita makan sikit kita stop kalau nampak tak normal lah dan kita tengok simptom kita sendiri lah. Kalau kata mula dapat tanda-tanda ada keracunan, contohnya muntah, serik, demam dan ada tanda-tanda bahaya yang ada tadi, pastikan dapat rawatan secepat mungkin lah untuk mengelakkan keadaan tu makin berteruk. Ya. Okey, jadi doktor, ada tak antara sebab-sebab lain keracunan makanan ni? Adakah ada sebab kita makan bercampur-campur makanan ke? Kan? Bila kita pergi ke satu rumah tu kita tengok ada 5 jenis makanan, 5 kita makan campur sekali. Adakah campur-campur makanan ni juga menjadi faktor kita mendapat keracunan makanan? Kalau campur-campur makanan tapi makan tu bersih, InsyaAllah tak ada masalah. Okay. Cuma kalau kata kita banyak sangat makan ni, orang yang ada gastrik tu kadang-kadang boleh sebab masalah lah. Itu sakit lain dapat sakit perut, gastrik tu lain lah Tapi secara teorinya kalau makan tu bersih, kita makan banyak-banyak jenis makanan di wadah pun, kalau semuanya bersih, patutnya tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah lah sebenarnya untuk kita ambil macam-macam jenis makanan. Biasalah tu. Sambil kita bincang tentang keracunan ni doktor, mungkin juga nak sihat supaya walaupun kita makan rumah kenduri ke, rumah terbuka ke, sentiasa mengawal tentang gula, makanan-makanan yang menyumbang kepada peningkatan darah tinggi ke ataupun kolesterol ke. Sebab kita bimbang sebulan ni, kita macam naik hantu, nampak ini, nampak itu, semua kita hentam. Padahal ada, bila kita meningkat usia ni, kebarangkalian untuk darah tinggi, kolesterol tu sangat-sangat berada di paras yang bahaya kritikal. Doktor macam mana? Itu betul, sangat penting tu sangat penting Kita kena tahu kesihatan kita sendirilah pada orang yang ada macam masalah kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, kolesterol tinggi. Kita kena tahulah apa yang kita boleh makan dan tak boleh makan sebab memang banyak kes masa hari raya ni kencing manis naik tinggi, tekanan darah naik tinggi, kolesterol naik tinggi, macam-macam ada So mana yang ada penyakit tu kita kena pastikan kita makan mana yang kita boleh makan sahaja. Utamanya selalu biasanya masalah kencing manis lah biasanya. Itu yang paling banyak lah kami lihat lepas raya ni kes-kes orang yang ada tinggi tu, lepas tu gula naik mencanak-canak naiknya. Sebab bila makan banyak makan banyak tak jaga Bila kita ziarah orang tu mesti air manis yang ada dia jadi hidang tu kosong Biasanya kita makan kita rasa nikmat, tapi ada juga yang pening-pening yang dah pun terlantar, kemudian bila terlantar ni dia macam-macam lah berjadi. Jadi doktor daripada raya pertama cuti lagi doktor? Besok baru kerja lah, hari sikit lagi. Besok baru kerja. Ada dengar-dengar tak? Maklumat kes ke? Peningkatan kes ke yang masuk kita ada juga yang saya dengar. Ada yang kes banyak sikit lah, kes kerajaan ni. Memang sikit lah naik. Kes apa yang tinggi tadi? Apa dia? Kes apa yang banyak doktor kata tadi? Yang biasanya kencing manis naik lah. Kencing manis naik dan keracunan makanan sikit lah biasanya. Keracunan makanan belum dengar cerita lagi Tak banyak lah, tak banyak.
Ya, tak banyak. Mungkin ada yang mild ke, mereka tak pergi hospital kan? Minum sendiri ke air kat rumah. Jadi doktor, mungkin doktor ada nasihat untuk, yelah kita ada 26 hari lagi doktor ni untuk buat rumah terbuka. Jadi ada nasihat untuk semua penonton MSI doktor? Okey, yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat raya lah kepada semua penonton MSI hari ini. Selamat raya Maaf Zahir Batin. Okey, dari segi makanan untuk yang kita ni raya kat Malaysia ni raya sebulan. Kadang-kadang setengah tu rumah tu lepas Syawal pun ada rumah tu. Betul, ada lagi. Jadi bila makan tu pastikan, kalau boleh pastikan kita tengok makanan tu sendirilah. Pastikan makan tu bersih, yang pertama. Yang keduanya, kalau kata orang yang ada masalah kesihatan, pastikan dia makan apa yang dia boleh makan. Sama ada dia darah tinggi ke macam mereka, dia pastikan makan. Ada juga orang yang gastrik kan. Orang gastrik pun pastikan dia boleh makan apa yang dia boleh makan. Sebab kadang-kadang orang gastrik ni dia makan benda pedas ke lagi teruk kan, ataupun tak boleh makan setengah makan, dia makan jadi masalah lagi. Yang lagi yang paling penting sekali bersederhana lah bila kita makan tu. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tahu hari tu ada 5 rupa nak pergi, janganlah makan setiap kali makan. Makan banyak, akan makan sikit lah kan. Kita simpan perut itu untuk 5 rumah tu gitu. Betul. Kawan, apa ni, bahagikan. Ya, bahagikan perut kita tu. Ya, betul. Itulah, tapi yang antara paling cabar bagi seorang insan lah, makanan yang sedap lah, yang terhidang di depan mata. Tapi memang memerlukan kalau tengok semua makanan sedap, itulah dia, kena mujahadah lah. Kita ambil sikit-sikit kan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rushdan Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi, Hospital Pakar KPJ Rawang. Selamat Hari Raya Dr. Rushdan. Selamat Raya. Ya, semoga semua rakyat Malaysia kekal sihat. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Okey, cabaran untuk semualah ya, dalam dunia gastroenterologi ni. Makan memang sedap ya, yang lemang, yang ketupat, yang bersantan, yang manis, yang kuih-muih lagi. Sebab bila kita dah makan kuih-kuih tu kan, dia kan tinggi kalori kan. Jadi lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita bersenam ke? Ada tak? Kita terlentang ke? Memang mencabarlah. Ya, memang sangat-sangat mencabar untuk kita menjaga kesihatan. Jadi, jaga kesihatan. Kalau anda baru nak bersarapan ni, bila dah dengar nasihat Dr. Rushdan tadi tu, kawal portion makanan tu. Ya, kalau berani lagi, cuba taklah sampai kita tengok kalkulator kalori. Tapi kita pandai-pandai lah buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa sikit lah. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini Raya. Kami daripada Leeds mengucapkan Selamat Hari Raya! Assalamualaikum, saya Azlan dan anak-anak dari The University of Warwick, UK ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya Major Muhammad Aslam bin Ahmad Hassan dari Army Artillery and Air Defence Force Zhenjiao, China ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada ibu bapa saya yang berada di Lekir, Perak. Mertua saya berada di Teluk Intan, Perak. Isteri tercinta Puan Umar Alifah Salim, anak-anak, kaum kerabat, rakan-rakan dan semua yang mengenali diri saya. Assalamualaikum dan salam Lebaran. Kami pelajar tahun pertama di University of Manchester ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Bye. Kami pelajar-pelajar University of Queensland ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Adik tersayang segak bergaya memanjat kuih di atas pada. Suasana riang di Hari Raya, bermaaf-maafan riang gembira. Kami dari Rabiq, Arab Saudi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Ucapan daripada mereka yang berada di perantauan. Ya. Tak dapat nak balik raya. Jauh nun di sana. Tapi abang sekarang moden kan teknologi, walaupun tak dapat bersentuhan tapi sekurang-kurangnya ada visual di mana anda berada. Ya, jadi teruskan kemeriahan Hari Raya kita. Ada 26 hari lagi, raya sebulan. Ya. Ya, jadi lepas ni Fitri Yahya beraya di mana?
Saya itulah kena kerja lagi. Oh, kena kerja lagi. Ada lagi. Hujung minggu baru balik ke Pantai Remis Perak. Oh, okey. Hujung minggu ni baru ni lah. Balik ke mana? Saya Pakistan? masih di bukan Pakistan. Saya di Pakistan. Saya dah lama tak balik Pakistan. Oh, okey, baik. Ya, tapi saya raya di Kuala Lumpur je lah. Tak apa. Yang penting dengan siapa kita bersama tu lah. Ya. Okey, jadi itulah dia MHI pada hari ini, MHI Raya. Besok MHI Raya lagi. Kita nak cerita pasal flex raya. Oh, flex, flexing lah. Itulah dia. Yang tu boleh buat percakaran ya, tekanan. Dia boleh posting OOTD dekat social media dia kan. Jadi jangan lupa untuk saksikan MHI Raya esok pukul 9.30 pagi macam biasa. Ya. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.